Saat saya bercakap ini sebenarnya saya sedang muhasabah dan tujukan pada diri saya sendiri. Allahu Akbar, Masya Allah. Semalam pun saya ditanya oleh seorang wanita, Ustazah, bagaimana nak dapat istiqamah? Nak dapat istiqamah dalam sesuatu. Jadi bila beliau bertanya soalan itu dalam ceramah semalam, saya kata istiqamah bagi orang yang melakukan sesuatu kerana Allah, mesti dia boleh istiqamah dalam perbuatannya. Kerana di situ dia dapat merasakan kewujudan Allah dalam menilai perbuatannya. Dia dapat merasakan bahawasanya Allah yang memberikan dia segala pahala, segala ganjaran dan sebagainya. Bayangkan beginilah, setiap kali kita sedekah, kita nampak bahagian akhirat kita dapat apa. Setiap kali sedekah nampak segunung emas di akhirat. Contohnya begitulah, setiap kali kita zikir, tiba-tiba kita akan nampak sungai yang dijanjikan Allah terbayang. Setiap kali kita solat sunat, duha, kemudian Allah terus tunjuk. Tapi semua itu alam ghaib. Sebab itu orang yang mampu istiqamah adalah orang yang dia yakin dengan Allah, percaya dengan ganjaran Allah, dan dia melakukan sesuatu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia tanya apakah amalan Ustazah untuk kita jadi ikhlas, dia pergi kepada bagaimana nak istiqamah. Kita kata istiqamah ni bagi orang yang ikhlas kerana Allah, mesti dia boleh istiqamah. Jadi kalau kita ni belum istiqamah dengan apa-apa amalan, sama ada kita nak istiqamah solat di awal waktu, istiqamah solat sunat, istiqamah zikir, istiqamah puasa, apa saja. Kenapa kita ada masalah istiqamah? Kerana kita ada masalah tentang bab keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia tanya bagaimana kita nak ikhlas. Allahu Akbar. Antara ikhtiar kita untuk jadi hamba Allah yang ikhlas adalah melalui doa. Doa. Kita perlu pertolongan Allah. Doa apa? Iaitu doa iftitah. Bayangkan ya, doa iftitah ini ada perkataan apa? Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, segala amal perbuatan amal soleh ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Bukankah doa itu sebenarnya sedang membantu dan meletakkan diri kita sedang berikrar di hadapan Allah. Sesungguhnya solatku ini ya Allah, segala amal kebaikanku, amal soleh, segala ibadah. Ibadah ni kita tahu ada dua, ibadah umum, ibadah khusus. Maksudnya di situ, apa yang kita buat sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, seorang pekerja, ya Allah, kita mohon dengan Allah, bahkan kita minta hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Sebab itu masa kita baca doa iftitah ketika solat, kita kena fahami maksud dia. Bila sampai kepada doa itu, sebenarnya boleh naik bulu roma kita, boleh datang rasa sebab di dalam hati kita. Bila kita sebut sesungguhnya solatku dan segala ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah sekalian alam. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kepada siapa yang mencari-cari apakah sebab hati tidak tenang, tidak tenteram, tidak aman, jawapannya sebenarnya bukan kita letak. Ada orang nak cari ketenangan, dia pergi bercuti. Balik bercuti bergaduh laki bini sebab duit habis, lepas tu saling menyalahkan. Ada orang nak tenang, dia tengok movie. Tengok tu maksudnya mencari ketenangan daripada sumber-sumber yang sementara, sumber-sumber yang kita sebut fana, yang akan musnah. Akhirnya kita tidak akan dapat ketenangan, keamanan yang sebenar. Tidak ada cara lain. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya sahaja dengan kamu mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Ingat Allah ini bukan maksud kita ingat Allah semata-mata ingat melalui fikiran, tetapi ingat melalui perbuatan, iaitu melakukan sesuatu perkara dengan ikhlas.